Bagi masyarakat orang asli, tiada adat atau pantang larang yang khusus terhadap perempuan yang sedang mengandung. Apabila saat kelahiran tiba, mak bidan akan datang ke kampung tersebut untuk menyambut kelahiran bayi. Mak bidan ni biasanya isteri kepada Tok Batin, dan dia akan menggunakan akar-akar kayu daripada hutan untuk merawat ibu yang sedang berpantang. Okey. Semasa berpantang, ibu tersebut dilarang memakan makanan yang dicampur dengan garam. Sebagai contoh, mencampurkan ikan dengan garam. Okey, lepas tu uri bayi ni akan ditanam di dalam tanah. Kebiasaannya bayi yang dilahirkan di perkampungan orang asli ni tidak didaftarkan di Jabatan Pendaftaran Negara. Oleh itu, Jabatan Pendaftaran Negara ni, pihak-pihak Jabatan Pendaftaran Negara ni akan ke perkampungan tersebut untuk mendaftarkan nama anak-anak mereka. Nama bayi orang asli ni diberikan berdasarkan nama tempat dan peristiwa. Sebagai contoh, bayi tersebut ni dilahirkan berdekatan dengan pohon mengkuang. Jadi dia diberikan nama. Okey, kalau dari segi adat perkahwinan, dia orang tak ada kepercayaan, dia orang sendirilah. Perkahwinan yang dijalankan tu biasa-biasa je. Contoh kan, macam kalau lelaki dah berkenan dekat perempuan, mereka terus minta persetujuan daripada ayah yang lelaki dengan keluarga perempuan. So kalau dah setuju, mereka terus tinggal bersama. Kalau macam kenduri, macam kita ada kenduri, merisik apa semua. So dia orang tak ada benda-benda tu semua. Dia orang kalau nak buat pun, dia orang akan buat kenduri kecil-kecilan, panggil orang makan-makan, orang yang kat sekitar penempatan mereka tu, untuk melambangkan yang perkahwinan tu berlaku. Lain-lain syarat utama yang mesti untuk lelaki berkahwin, mesti lelaki tu mesti kena pandai bersumpit. Sebab bersumpit ni akan menunjukkan yang lelaki tu boleh berkahwin. Kalau dia orang tak reti kalau tak reti bersumpit, macam mana dia orang nak kahwin, nak bagi anak isteri dia orang makan kan? Lepas tu dari segi perkahwinan tak ada apa-apa yang istimewa, tak ada bertunang, dia orang just terus go on macam tu je lah. So apa lagi? Okay, kalau dalam bahasa dia orang nak kahwin kan, yang lelaki akan tanya pihak perempuan, dia berkenan kamu, maksudnya awak bersetuju ke tidak nak kahwin dengan saya. Kalau yang perempuan tu setuju, dia orang akan cakap kenan kamu. Tu maksudnya saya bersetuju berkahwin dengan awak. Kalau tak, dia orang akan sebut yang manis. Maksudnya saya tak bersetuju berkahwin dengan dia lah, dengan awak. Apa lagi? Kepercayaan masyarakat orang asli suku kaum Batik ni adalah kepercayaan animisme. Mereka tidak mempunyai agama dan tidak menyembah mana-mana Tuhan. Mereka percaya setiap benda itu hidup dan mempunyai kuasa alam semula jadi. Binatang atau hidupan yang berada di atas pokok ini dipercayai dan dianggap suci oleh mereka. Mereka tidak akan memakan makanan ataupun buah-buahan yang telah jatuh di atas tanah. Dan juga api ni dikenali sebagai os oleh mereka, dianggap elemen yang penting dalam kehidupan mereka. Seterusnya, adat pengubumian orang asli. Okey, apabila berlaku kematian dalam perkampungan tersebut, mayat itu akan dibawa jauh dari pertempatan mereka. Mayat itu akan dibalut dengan kulit kayu, dan sebelum dibawa ke tempat pengubumian, orang kampung akan bertungkus lumus untuk menyiapkan para yang diperbuat daripada kayu dan berbentuk seperti rumah. Seterusnya, setelah para ini siap dibina, mayat ini akan diletakkan di atas para tersebut dan diusung ke tempat pengebumian. Mayat ini digantung sebagai simbol penyerahan diri mereka terhadap hidupan yang berada di atas pokok seperti tupai, burung dan juga monyet, kerana mereka ni hanya memakan makanan yang berada di atas pokok sahaja. Makanan asli suku Batik ialah hasil hutan. Sebagai contoh, monyet, burung dan juga buah-buahan. Mereka tidak memakan haiwan yang berada di atas tanah kerana mereka menganggap ia sudah kotor dan terdedah kepada najis. Dan pada masa kini, dengan bantuan kerajaan seperti bantuan Jabatan Orang Asli, mereka mendapat bantuan makanan. Dan bagi pakaian pula, pakaian sebenar mereka ialah cawat yang diperbuat daripada pokok meranti. Tidak kira lelaki dan perempuan, mereka tetap memakai cawat. Dan disebabkan berlakunya asimilasi dan sumbangan pakaian daripada orang ramai,
Mereka kini memakai pakaian sama seperti penduduk setempat di Kuala Tahan. Okay, bagi kaum batik ni, dia terdapat perbezaan daripada segi ekonomi dulu dan sekarang. Contohnya kalau dulu dia melakukan ekonomi secara diri, contohnya memburu dan memungut hasil hutan. Contoh dia macam kat sebelah ni. Okey, tapi sekarang dah berubah. Dia tak menggunakan ekonomi secara diri lagi sebab dia terdapat perbezaan. Seperti contoh kalau dulu melakukan ekonomi secara diri, tak ada orang melancong kat tempat dia. Lepas tu sekarang dah ada orang melancong kat kawasan orang asli ni, dan mereka yang datang melawat ke kampung orang asli ni kena memberi RM5 sekepala kepada ketua atau wakil daripada orang asli suku batik ini. Dan hasil daripada kutipan itu akan dibagi sama rata kepada setiap ahli keluarga kat kampung tersebut. Dan apabila ingin membeli satu-satu barangan, dia akan hantar seorang wakil untuk memberi barangan di Kuala Tahan. Okay. Dari segi bantuan juga, kerajaan telah memberi bantuan kepada orang asli kaum batik ini seperti beras, garam, gula, susu dan macam-macam lagi. Orang asli kaum batik juga menjual kraftangan seperti sumpit seperti ini. Hai. Okay, penempatan orang asli ni kan, orang asli batik, biasanya diorang buat rumah di tepi sungai. Sebab apa? Untuk mudah tangkap ikan, mudah dapat air. Dan penempatan diorang ni tak banyak. Macam satu penempatan tu ada beberapa rumah saja. Rumah tu dalam 10 hingga 15 rumah saja. Tak banyak. Dan kadang-kadang binaan rumah ni biasanya macam biasa lah. Dia punya dinding biasa daripada kayu buluh, atap dia daripada daun nipah. Dia tak ada sistem peparitan, dia tak ada tandas. So dia mengamalkan konsep life is simple. Lagi satu, dia ni suka berpindah randah. So bila diorang berpindah ni, biasanya diorang takkan bawa barang-barang diorang. Maksudnya setiap perkakas dapur tu diorang tinggalkan je. Sebab bagi diorang, satu, untuk mudah pergerakan, dan lagi satu, diorang rasa kehidupan ni patut dikongsi. So benda yang diorang ada tu diorang tinggalkan sebab mungkin ada komuniti lain akan masuk. Dia bila dia pindah, ada kaum lain, bukan kaum lain, ada keluarga-keluarga penempatan lain yang masuk. Diorang suka berpindah randah kan. Dan diorang kalau pindah ni biasa disebabkan kematian lah. Utamanya kalau ada seorang tu mati, biasanya dia akan terus pindah ke penempatan baru. Dan kriteria tempat dia pindah tu biasa tempat ada air. Dan biasanya kadang-kadang diorang pindah tempat yang dah ditinggalkan oleh kaum sebelum ni, penempatan sebelum ni lah. Dia tak ada kriteria khusus untuk pindah ke satu tempat. Menarik lah kaum batik. Dari segi politik, masyarakat suku kaum batik akan diketuai oleh seorang ketua, iaitu Tok Batin. Pemilihan jawatan seorang Tok Batin ni adalah unik kerana dalam pemilihan ni, syarat utama adalah mesti pandai dari segi perubatan. Manakala isteri Tok Batin tu pula mestilah pandai dari segi ilmu perbidanan. Mengapa perubatan ni penting kepada mereka? Kerana bagi mereka perubatan ni merupakan simbol ataupun lambang sikap prihatin dan ambil berat dalam masyarakat mereka. Tempoh jawatan seorang Tok Batin ni juga adalah tidak terhad. Maksudnya dia tak ada limit masa lah untuk dia memerintah masyarakat tu. Dan biasanya jawatan ni akan bersifat monarki, iaitu turun-temurun. Biasanya akan diserahkan kepada pewaris, iaitu anak lelaki mereka. Tapi tidak semestinya juga. Sebab kalau anak lelaki tu menolak untuk tidak menjadi seorang Tok Batin, ataupun anak lelaki mereka tu akan bersikap buruk, so jawatan sebagai Tok Batin itu akan dilepaskan kepada orang lain yang betul-betul layak. Ini segala masalah, aduan ataupun hal-hal yang berkaitan, hal-hal kebajikan yang berkaitan dengan mereka akan dirujuk kepada Tok Batin ni lah.
Zahir. Oleh kerana mereka mengamalkan hidup secara nomad, jadi Tok Batin pun akan berpindah randah juga. Jadi Tok Batin tu akan melantik seorang pemangku untuk memangku Tok Batin. Jadi segala hal-hal yang melibatkan masalah masyarakat mereka akan dirujuk kepada pemangku tu lah bila Tok Batin tu berpindah ke tempat lain. Okey, pendidikan untuk orang asli ni, dia tak suka belajar kat sekolah. Dia suka belajar, dia tak belajar. Ada pernah sekali, dia hantar anak dia ke sekolah, tapi lepas 2-3 hari, anak dia dikeluarkan dari sekolah atas sebab budak-budak tu lagi suka bermain dan berburu dalam hutan daripada duduk kat kursi belajar dengan cikgu ajar. Kerana pendidikan formal mereka tidak memerlukan, jadi mereka lebih si ayah dan si emak bertanggungjawab untuk memberikan pendidikan tidak formal kepada anak-anak mereka. Contohnya si ayah akan mengajar anak-anaknya pergi memburu. Jom kayu pergi memburu. Jom ranting. Macam ni cara dia. Okey, cuba buat. Okey. Pergi atas sikit. Baik. Kayu yang jatuh. Okey, selain daripada buru macam tadi, mereka juga anak-anak orang sini lebih suka bermain dalam hutan. Janganlah, rendah kejap lah. Okey. Kalau lelaki, si ayah akan mengajar anak berburu. Tapi kalau anak itu perempuan, maka emak akan bertanggungjawab mengajar si anak itu membina rumah. Si emak akan mengajar anak membina rumah, sementara si ayah mengajar anaknya memburu. Maka kat sini kita tengok pembagian cara mereka mengajar pendidikan tidak formal. Selain daripada pendidikan formal yang tidak dapat di sekolah. Ya. Masalah-masalah yang dihadapi oleh orang asli suku Batik di Taman Negara Pahang antaranya ialah masalah kesihatan, iaitu masalah kekurangan zat. Hal ini kerana orang asli bergantung kepada hasil hutan yang menyebabkan orang asli ini terdedah kepada ancaman kekurangan makanan. Ini dapat simptom-simptom kekurangan zat ni kita boleh lihat pada anak-anak orang asli. Waktu kami pergi melakukan kerja lapangan, kami tengok anak-anak orang asli ni badan terlalu kurus, perut buncit, lepas tu berkudis-kudis. Ini merupakan simptom kekurangan zat. Masalah yang kedua ialah keciciran pelajaran. Secara umum, masalah keciciran pelajaran anak-anak orang asli suku Batik di Taman Negara Pahang ni sangat serius dan membimbangkan. Sebab tak ada seorang pun anak-anak orang asli kaum Batik ni yang pergi ke sekolah. Pernah anak-anak orang asli ni pergi, tapi 2-3 hari lepas tu balik. Lepas tu mak bapak anak-anak orang asli ni pun tak memaksa anak-anak dia pergi sekolah. Sebab mak bapak orang asli ni anggap nilai pelajaran yang diajar di sekolah tu bukan satu nilai untuk memajukan diri. Yang kedua, anak-anak orang asli ni pun tak berminat nak belajar di sekolah. Kerajaan pernah hantar guru ke kampung orang asli, tapi tak dapat sambutan. Sebenarnya masalah keciciran pelajaran ni bukan masalah sesiapa pun, tapi masalah ni berpunca daripada sikap orang asli sendiri.